Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, petang ni kita diizinkan Allah untuk bersama lagi pada hari yang ke-27 Ramadan, insyaAllah. Kita akan pergi kepada surah surah Al-Hadid, ayat yang ke-23, muka surat ke-540, dengan tajuk sabar dan syukur dalam kehidupan. Baik, saya bacakan terjemahan ayat yang ke-23, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula terlalu gembira secara sombong dan bangga dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, orang yang takabur lagi membanggakan diri. Baik, ini merupakan ayat 23 daripada surah yang ke-57, iaitu surah Al-Hadid, yang terdapat dalam juzuk 27, dan pada 27 Ramadan yang kita lalui ini, mudah-mudahan pada malam yang ke-27 yang kita lalui pada malam tadi, mudah-mudahan seandainya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka Allah jadikan kami dalam kalangan mereka yang telah membangunkan malam 27 ini sejak kami menunaikan solat fardu maghrib, lagi solat fardu isyak dan tarawih. Sebab sebahagian kita menyangkakan Lailatul Qadar ini berlaku pada 2 ke 3 pagi. Tetapi mereka barangkali terlupa. Allah menyebut malam Al-Qadar, ya. Lalu definisi malam adalah selepas matahari terbenam sehinggalah kepada terbit fajar. Maka Lailatul Qadar itu adalah mudah-mudahan dia adalah tarawih yang kita buat, ya. Dan mudah-mudahan ianya juga adalah infak yang kita buat, dan mudah-mudahan pahala 1000 bulan ini adalah ketika kita sedang memegang tangan mungkin seorang pakcik tua yang kita jumpa, ya, yang kita, di mana pakcik itu tidak nampak jalan di waktu malam untuk seberang pergi ke masjid bagi tujuan tarawih. Dan mungkin juga pahala 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan ini adalah bacaan Al-Quran kita antara waktu maghrib dan isyak selepas kita berbuka puasa. Dan boleh jadi juga pahala 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan ini apabila kita tidak boleh solat tarawih, kita menyediakan juadah muhrih kepada suami kita, ya, yang pulang daripada tarawih. Mungkin dengan senyuman kita kepada suami kita ataupun zikrullah yang kita lafazkan, besar kedudukannya, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan menyempitkan makna Lailatul Qadar itu, yang telah diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa saja amalan kita daripada maghrib sehingga ke sebelum terbit fajar, kalau kita niatkan kepada Allah semata, maka insya-Allah, ya, Allah kita akan mendapat ganjaran yang Allah janjikan. Ianya tidak semestinya ianya berlaku pada sepertiga malam, ya. Kena betul-betul memahami definisi malam Al-Qadar itu. Jadi kita biar kita melalui sesuatu apa yang Allah janjikan itu dengan ilmu, ya. Kerana dengan sedikit ilmu kita dapat memahami lebih mendalam apa sebenarnya ganjaran yang ada di sebalik malam Lailatul Qadar itu, ya. Dan kita pun tidak disempitkan dengan pemahaman-pemahaman, ya, yang sebenarnya cukup luas maksud ganjaran Allah tu. Kalau Allah nak beri, tak semestinya ibadah tu adalah kita solat sahaja, apa sahaja amalan kita, sebab kita kita memberi hikmat kepada suami adalah satu bentuk ibadah. Kita menyediakan juadah untuk sahur ataupun juadah muhrih untuk pasangan dan anak-anak kita pun ianya adalah salah satu bentuk ibadah
jika kita membuat perkara tersebut hanya semata untuk mendapat redha Allah. Jadi pentingnya sebenarnya ada sedikit ilmu untuk kita membuat sesuatu ibadah itu lebih baik. Dan kita boleh memperbaiki mana-mana kekurangan yang sebelum ini apabila kita melakukan sesuatu ibadah tersebut. Baik, surah Al-Hadid adalah surah penawar kepada mereka yang diuji sebenarnya uh, agar kental jiwanya seperti besi. Al-Hadid ini artinya besi. Surah ini banyak menekankan tentang pilihan infak. Kerana infak ini jika kita beri kepada orang yang tidak bernasib baik, kita akan melihat ke wajah orang tersebut apabila kita memberi infak kepada ataupun memberi sedekah kepada orang yang mungkin lebih kurang nasibnya daripada kita apabila kita beri tu kita lihat keadaan mereka kita akan terbit rasa syukur kepada Allah kerana ada orang yang lebih kita rasa kita ni dah susah dah tetapi apabila kita memberi kita meluaskan pandangan kita sebenarnya ada lagi orang yang lebih susah daripada kita di luar sana. Jadi inilah yang akan menghadirkan perasaan syukur atas segala apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ianya menjadi suatu masalah yang besar kepada emosi kita apabila kita ni selalu membandingkan kehidupan kita ni dengan orang lain lah. Mungkin bila kita scroll IG atau Facebook social media pada hari ini kita tengok orang lain makan makanan yang enak kita tengok orang ni dah sampai pergi ke tempat yang best travel kan. Kita tengok orang ni muka dia cantik, tak ada jerawat. Sorry hari ni Kak Wah ada sesi dengan anak-anak sekali Ataupun kita tengok hari ni kita nampak dia ni ada rumah yang lebih jauh lebih baik daripada kita. Lepas tu kita tengok dia dapat beli kenderaan yang luar biasa Ataupun kita scroll kita nampak seseorang tu dia capai pendapatan yang kita tak pernah capai sebelum inilah jadi sebenarnya scroll di media sosial ni ada side effect lah side effect yang buruk lah kepada diri kita kerana kita sentiasa bukan ia boleh membangkitkan dengki membangkitkan cemburu yang membunuh hati kita sehingga hati kita ni berjaya ditipu oleh syaitan dan akhirnya kita terlupa untuk bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi untuk menghadirkan kesyukuran ianya boleh berlaku dengan melaksanakan infak ataupun sedekah Infak ini adalah sesuatu pemberian yang ianya kekal. Kita boleh nampak contoh kita infak dalam pembinaan masjid dan fasiliti tu boleh digunakan dalam jangka masa yang lama. Bersesuaian dengan ataupun sedekah ini adalah sesuatu yang tidak kekal seperti kita sedekah makanan sedekah pakaian ataupun apa sahajalah yang tidak permanen Jadi surah Al-Hadid ini dia menekankan perkara ini Jadi wahai mereka ataupun para pendengar ataupun siapa saja yang sudi mendengar di luar sana yang ditimpa musibah yang sangat memerlukan belas kasihan orang lain sebenarnya kita dahulu perlu ada rasa kasihan kepada orang lain. Kalau kita rasa kita memerlukan bantuan duit kita dahulu perlu menginfakkan sedikit duit kita kepada orang lain. Dan kalau kita merasakan kita ni sedang berduka kita dulu sebenarnya perlu menggembirakan orang lain. Jadi Allah dia inilah konsep yang Allah ajar ataupun agama ajar supaya kita tidak menggunakan kaedah kita sendiri untuk keluar daripada sesuatu masalah.
Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu kita ini berada dalam keadaan yang sama sahaja, iaitu kita meminta-minta, ya, kita mengemis, kita kena belajar. Kita kena belajar untuk memberi. Kita kena belajar untuk membahagiakan orang lain. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah membantu hamba-hambanya selagi mana hamba-hambanya membantu sesama hamba-hambanya. Ayat yang jadi itulah daripada apa yang sabda Nabi ini bermaksud apabila kita berada dalam suatu keadaan yang susah, kita boleh merawat hati kita yang agak mungkin dalam keadaan emosi tidak stabil, ya. Daripada segi pelbagai sudut Allah boleh beri musibah ni, daripada musibah kesakitan, musibah kesihatan, musibah keuangan, ya, musibah kehilangan kerja ataupun musibah hati berduka cita, ya, dengan sesuatu keadaan. Kita perlu melaksanakan step untuk keluar daripada perkara tersebut. Andai kata kalau kita tidak sihat, kita boleh banyakkan untuk memberi. Memberi orang-orang yang sama nasib seperti kita. Tidak kisahlah kita nak memberi apa pun, asalkan kita boleh menggembirakan hati mereka. Ataupun ketika kita diuji dengan masalah keuangan, kita terlebih dahulu untuk push diri kita, infak ataupun sedekah. Sedikit mana yang kita mampu, agar kita melihat, kita boleh berjumpa dengan orang yang sebenarnya ada orang yang lebih susah daripada kita. Kita merasakan hidup kita ni dah cukup susah dah aku ni. Tapi sebenarnya agama mengajar kita supaya membantu. Membantu saudara kita yang lebih memerlukan ataupun mengalami masalah yang sama, ya. Ataupun kita kehilangan kerja, kita juga boleh membantu ataupun meringankan tulang kita untuk pergi membersihkan masjid, ya, ataupun pergi kepada tempat orang-orang tua, ya, memberi khidmat kita dekat sana ataupun pergi kepada rumah anak-anak yatim. Pelbagai sebenarnya khidmat yang kita boleh berikan tanpa perlu mengeluarkan duit. Kerana di sana kita akan berjumpa dengan pelbagai jenis orang. Dan di situlah kita akan belajar sebenarnya. Jadi bersesuaianlah dengan hadis Nabi tadi yang saya bacakan tadi. Jadi ayat 23 yang saya bacakan tadi, dia sebenarnya duduk selepas ayat tentang musibah. Kalau kita perhatikan Al-Quran kita, selepas Allah bicara tentang musibah yang menimpa kita, Allah menceritakan sikap yang mesti ada, ya, semasa kita menghadapi musibah tersebut. Kalau kita lihat, ya, ayat yang ke-22, Allah berfirman, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Luh Mahfuz sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya itu semua mudah bagi Allah. Jadi Allah sambung di dalam ayat 23, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang hilang daripada kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Kalau kita pergi kepada ayat yang ke-24, Allah menyambung, iaitu orang-orang yang kedekut dan menyuruh juga orang lain untuk menjadi kedekut. Jadi barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, dia maha kaya lagi maha terpuji. Jadi di sini kita boleh lihat bagaimana Allah mengatakan kepada kita, ya, bencana ataupun apa saja musibah yang menimpa di bumi ini ataupun menimpa diri kita, semuanya sudah tertulis di Luh Mahfuz, iaitu semuanya atas kun fayakun Allah, ya. Dan Allah ajar kita agar tidak bersedih hati terhadap apa yang kita hilang, daripada apa yang tadi Kak Wah huraikan, ya, Ustaz huraikan, dan tidak juga terlalu gembira terhadap apa nikmat yang diberikan. Jadi di sini sebenarnya Allah mengajar kita supaya apabila ditimpa musibah dan diberikan nikmat,
bersederhanalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan syukur, dan juga di dalam musibah tersebut, mengakui yang semua ini adalah daripada Allah dan kita belajar untuk redha dan sabar. Dan di sebalik musibah itu apabila kita sabar, kita redha, akan terselitlah, akan keluar daripada bibir kita alhamdulillah, ya. Dan Allah juga mengatakan yang Dia tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri, iaitu orang-orang yang kedekut dan menyuruh juga orang lain untuk menjadi bakhil, ya. Jadi cukup cantik sebenarnya susunan ayat ni yang dirakamkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan musibah. Jadi bila kita ditimpa musibah, jangan sesekali kita berputus asa atas apa yang kita hilang ataupun atas apa yang dihilangkan daripada kita, ya. Ini bukan sikap yang Allah mahukan, ya. Jadi bila berlakunya kehilangan sesuatu yang kita miliki selama ini, dan sebenarnya kita akan mendapat sesuatu pengalaman, iaitu pengalaman menerima. Betul tak? Kita hilang sesuatu, tak kisah daripada sudut apa pun. Tetapi musibah ni adalah sesuatu yang berat yang kita akan mengibatkan kita kehilangan daripada segi emosinya, ya, tak stabil dengan kehilangan mula untuk tidak sabar, ya. Jadi daripada situ sebenarnya kita belajar untuk menerima keadaan tersebut dengan belajar untuk redha, ya. Menerima musibah dengan redha, menerima musibah dengan sabar. Jadi betapa berharganya apa yang kita dapat sebenarnya daripada satu musibah. Tanpa pengalaman kehilangan, kita tidak akan hargai apa yang akan datang pada kita. Jadi maka Allah sebut, aku hilangkan seketika supaya kamu belajar bersabar, ya. Supaya nanti kamu belajar bersyukur pula. Tidak mudah bangga dengan apa yang aku kurniakan. Jadi dia punya kombinasi ayat tu, Allah kata musibah, jatuh musibah, Allah takdirkan musibah berlaku. Lepas tu Allah kata supaya Allah suruh kita bersabar, nanti ada pelajaran yang kita belajar dan di situlah kamu akan bersyukur. Cantiknya, ya, perjalanan penceritaan Allah takdirkan kepada kita dalam kehidupan kita. Cuma kita saja yang tidak sabar, ya. Kita yang selalu apply sikap tergopoh-gopoh kita, tergesa-gesa kita, ya. Kita bukan untuk diri Kak Wah sekalipun sama saja sebenarnya sebab kita ni manusia biasa saja. Jadi kita akan untuk nampak sesuatu, untuk mendapat sesuatu daripada musibah, perlunya sabar dan redha. Ini semua praktis. Tanpa musibah kita tidak akan dapat praktis ataupun kita tidak akan dapat tanam sifat sabar dan redha dalam diri kita. Walaupun Allah kata Allah hilangkan seketika saja, ya. Allah hilangkan seketika saja. Bukan Allah nampak macam rasa-rasa bila Allah hilangkan seketika tu kita dah rasa macam gelap sangat dunia kita, betul tak? Macam dah tak ada penghujung dah kehidupan kita ni. This is the end lah. Kan kita kata this is the end, our journey. Macam give up lah, berputus asa, tetapi Allah kata kalau kamu bersabar, kamu akan dapat sesuatu dan daripada situ kamu akan bersyukur. Jadi daripada bersyukur tu sebenarnya kita tidak mudah bangga dengan apa yang akan Allah kurniakan pada masa akan datang. Sebab sebenarnya daripada kesusahan lah mendidik kita sabar, mendidik kita redha dan mendidik kita untuk lebih menghargai apa yang Allah kurniakan daripada sudut nikmat pula. Di situ apabila Allah kurniakan nikmat, apabila kita telah keluar daripada sesuatu musibah, Allah kurniakan nikmat, kita tidak mudah untuk hilang dirilah. Kita tak mudah untuk bangga diri. Sebab apa? Sebab kita dah ada pengalaman yang cukup indah dengan Allah sebelum ni, di mana kita melalui sesuatu musibah tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
Dan dari situlah Allah mendidik kita sebenarnya ya. Jadi Allah ni dia tidak suka orang yang berkhayal ya. Iaitu orang yang di mana sikit-sikit orang yang sikit dia nak lagi. Nak lagi, nak lagi, nak lagi ya. Allah beri kurnia sikit nak lagi, nak lagi dapat nak lagi. Nak lagi. Sifat apa tu sebenarnya? Sifat tamak sifat tamak. Dah lah nak lagi. Lepas tu suka bangga diri pula. Suka macam mengucapkan perkara-perkara yang menyakitkan hati orang kerana bangga dengan apa yang dia dapat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak mahu kita menjadi orang yang bakhil ini sebab selalunya bakhil ni, kedekut ni dia banyak cabang lah Kadang-kadang musibah datang kerana ada sesuatu perkara yang Allah nak ajar kita. Mungkin kita bakhil dengan uh, dari segi sudut ilmu yang kita ada Kita kita belajar sesuatu ilmu, kita tidak sebarkan kepada orang lain Kita dan lebih-lebih lagi apabila ilmu tu kita sendiri tidak amalkannya. Bagaimana untuk kita sebarkan kepada orang lain Sebab apabila kita mendapat ilmu, kemudian kita tidak mengamalkan tapi kita menyebarkan kepada orang lain, itu dah ada satu sifat lain yang terbit iaitu apa? Sifat munafik. Jadi pelbagai faktor lah sebenarnya. Yang terbaik adalah dapat ilmu, amalkan secara istiqamah dan apabila nampak suatu kesan yang baik, maka sebarkanlah kepada orang lain. Jangan simpan ilmu tu untuk diri sendiri Jadi ada juga orang yang bakhil daripada sudut agama Allah bagi kita ilmu agama tetapi kita tidak memastikan ahli keluarga kita sendiri mendirikan agama tersebut Jadi ini adalah salah satu usaha juga untuk Taufik dengan Sarah tidur. Jadi ibu dapat ilmu, ibu kongsi. Betul tak? Jadi jangan tidur. Jadi kita kena orang kata cuba untuk sebarkan agama itu apabila kita melihat kita mendapat sesuatu ilmu agama, kita amalkan, dia memberi suatu kesan yang baik kepada kita, maka kita perlu kongsikan dengan ahli keluarga kita juga. Bermula dengan ahli keluarga sendiri terlebih dahulu. Jadi ia adalah suatu perkara yang tidak mudah untuk berdakwah ni kerana kita sendiri struggle dengan diri kita untuk memperbetulkan diri kita. Waktu kita tidak ready ataupun kita masih lagi belum ilmu yang kita dapat itu kita amalkan masih lagi kita tidak nampak kesan dia. Apabila kita berkongsi dengan orang lain, dia akan mengganggu suasana hati kita. Sebab belum tak ada buah hasil yang baik daripada sesuatu ilmu tu. Jadi hati tu agak fragile lagi di situ. Boleh memulakan berkongsi ilmu tu dengan anak-anak ke atau suami ke. Bercerita saja dengan suami. Contoh, hari ni tadi pergi kelas kata dengar ustaz cakap macam ni. Cerita saja. Tak ada pun cakap abang kena buat macam ni Bukan, kita tak boleh nak mengarah orang mengikut apa yang kita nak buat. Contohnya kita nak berubah. Kita pergi kelas, kita dapat ilmu, kita yang nak berubah, kita nak amalkan. Tetapi kita pergi kongsi dengan anak-anak kita ataupun pasangan kita dengan harapan mereka pun akan berubah. Itu salah konsep dekat situ. Apa yang patut kita buat adalah kita hanya bercerita sahaja. Bercerita dengan menunjukkan rasa seronok kita pergi ke kelas bercerita dengan pasangan kita. Hari ni kita belajar macam ni. Ustaz cerita ni hari ni. Bagus juga pengajaran ni apa yang dapat hari ni. Jadi suami kita dengar pun pasangan kita pun tak tertekan. Dengan anak-anak pun tak tertekan Sebab hidayah tu bukan milik kita.
Jadi kena kreatif sikit untuk cara menyampaikan tu dengan ahli keluarga kita agar ianya tidak mengguris hati pasangan kita ataupun anak-anak kita. Jadi ada juga orang yang pelbagailah bakhil ni Bakhil ni banyaklah dia bakhil daripada segi duit pun ada juga. Susah nak bersedekah susah nak infak. Jadi Ramadan ni sebenarnya dia satu madrasah yang sangat istimewa kerana dari semua sudut kita cuba perbaiki sebenarnya. Daripada sudut infak kita, daripada sudut Al-Quran kita, daripada sudut kita mujahadah nafsu. Sebab tu kita panggil madrasah Ramadan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita telah buat selama 27 hari dalam kita melalui madrasah Ramadan ini, kita akan dapat bawa dia selepas berlalunya Ramadan nanti, insya-Allah. Infak ini adalah sesuatu ataupun sedekah ini ianya sesuatu perkara yang amat baik untuk kita terapkan dalam diri kita kerana Allah sendiri menyebut di dalam surah Al-Hadid bagaimana sebenarnya cara untuk kita keluar daripada musibah, salah satunya adalah dengan infak untuk kita kuatkan diri kita pelbagailah dia. Sebab dengan bersedekah ni ataupun dengan infak kita tidak mengharapkan apa-apa, tapi ikut level makam masing-masing. Kalau masih lagi di makam asbab jadi apabila dia bersedekah sebab dan boleh menghasilkan akibat. Begitu apabila dia bersedekah, dia niat, ya Allah, aku bersedekah ni hanya kerana Engkau. Dia berdoa, ya Allah, angkatlah kesakitan aku ni, ya Allah. Kita bertawasul dengan amalan kebaikan yang kita buat. Boleh, tak ada masalah. Dia ada pula orang di makam tajrid, mereka apabila mereka bersedekah, mereka menganggap ianya adalah mereka tidak mengharapkan apa-apa. Mereka buat hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dalam keadaan mereka sendiri sebenarnya terdesak dalam kesakitan ke ataupun dalam keadaan yang mereka sendiri tidak cukup wang pelbagailah jadi dia bergantung kepada kita punya makam kita lah kat mana suasana hati kita. Kalau kita ni seorang asbab, maka kita lakukan, kita laksanakan asbab, tetapi kita ingat Allah ketika kita memandang sebab dan akibat tersebut. Sebab kalau tajrid ni dia dah tak ada lah sebab dan akibat tu, dia terus Allah saja, dia ingat Allah, jadi hilang diri dia di situ, maka tidak mampu dia untuk berdoa apa-apa. Begitulah kalau tajrid ni jadi kita boleh amalkan sedekah ataupun infak, tidak perlu banyak pun buatlah secara istiqamah. Perkara ni kena istiqamah baru kita akan nampak dia punya buah hasil dia, walaupun dalam infak dan sedekah. Maksudnya mungkin kita tidak akan dapat bersedekah hari-hari, tetapi apabila kita pergi ke mana-mana, ringankan kita punya hati ni untuk memberi. Tak kisah. Kalau macam Kak Wah lebih suka membantu kucing-kucing jalanan dengan kalau pergi ke kedai makan, kita beli wet food ke apa ke, kita beri dia orang makan. Dekat kedai makan terlalu banyak kucing yang terbiar kan. Kita belilah 2-3 pack, kita beri mana yang kita mampu. Begitu. Jadi dalam kita menerima rezeki, kita juga dalam masa yang sama kita memberi rezeki kepada makhluk Allah yang lain. Jadi pusingan itu sentiasa berlaku. Cantik di situ pusingan rezeki tu. Jadi apabila kita menerima sesuatu rezeki daripada Allah, kita lebih mensyukuri. Walaupun kita memberi pula rezeki itu kepada makhluk yang lain, bukan manusia. Sebab
Allah tak tetapkan untuk kita bersedekah kepada manusia saja ya. Allah kata sesama makhluk. Jadi terpulanglah macam mana kita nak buat. Kadang-kadang tu pelbagai Kak Wal sebenarnya bagi Kak Wal jangan sempitkan sedekah dengan infak ni. Kalau infak tu memang lain lah, infak tu memang kena pergi cari sesuatu perkara yang membolehkan kita infak. Contohnya pembinaan madrasah ke, pembinaan masjid ke, itu infak. Tapi kalau sedekah ni pelbagai. Pergi ke taman ya, dalam perjalanan taman tu bawa, Kak Wal bawa bekas isi kibas dalam tu letak dekat tengah-tengah lorong tu, tunggu kucing, biar kucing makan. Balik daripada balik daripada playground, kutip balik bekas tu. Habis ada kucing datang makan. Masya-Allah. Jadi kita sentiasa aware dengan keadaan keliling kita. Kadang-kadang kita lihat ada anak-anak dekat sekolah anak-anak kita ke ya, yang tidak berkemampuan ya. Kalau contoh macam sekolah anak yang asrama ni, ada anak yang duduk jauh duduk yang tak balik. Kalau cuti pendek-pendek tu cuti weekend ke pulang bermalam weekend, diorang tak balik, diorang duduk dekat situ. Jadi bayangkan tak jumpa mak ayah kita santuni diorang dengan mungkin apabila kita pasangan kita dapat gaji sedikit kan, kita santuni mereka dengan memberikan makanan sedikit untuk tujuan dia bila kita lihat muka mereka mendapat makanan tu mereka gembira. Kita pun turut menumpang gembira. Kita tahu mereka jauh dengan ibu bapa mereka kan. Pelbagai sebenarnya nak menolong ni dia perlukan tindakan sahaja dan niat. Bila kita ajar diri kita untuk bersedekah, dia automatik nanti benda tu jadi amalan dan habit kita. Tapi kena mulakanlah, kena praktis tu saja. Semua perkara kena praktis. Tiada shortcut. Lagi kita berat untuk memberi, lagi masa tu lah lagi kena keluarkan duit. Begitu dia punya formula. Kalau dalam wallet ada RM5, ada RM20. Kalau rasa berat nak beri RM20, itulah RM20 itulah yang kena keluarkan. Itu dia punya formula dia lah. Jangan rasa takut untuk memberi dengan Allah ni. Sebab Allah tu maha kaya. Kena faham Ar-Razzaq tu. Dia maha pemegang rezeki. Jadi rezeki yang kita ada tu bukan kita punya. Kita kena faham konsep tu. Kita ni Allah gerakkan saja untuk orang lain dapat. Jadi jangan takutlah. Pasti Allah akan gerakkan juga apa saja dekat dunia ni untuk kita dapat rezeki juga. Kena faham kitaran tu. Jadi apabila kita ada Allah, kita faham, kita kenal Allah, maka kita tidak akan takut untuk memberi. Malah kita akan lebih seronok untuk memberi. Jadi mudah-mudahan apabila kita sentiasa bersedekah ini, ia juga dapat memberi satu ketenangan di dalam hati kita. InsyaAllah dengan niat kita yang ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa balasan, kita buat memang betul-betul hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti akan memberikan suatu buah hasil yang baik, hasil daripada amalan kita tu. Kadang-kadang kita tidak perlukan. Ada orang mengharapkan buah hasil seperti menjadi kaya hasil daripada sedekah. Sebenarnya itu dah ada keinginan nafsu di situ. Kita bagi Kak Wah tak perlu material dah sebenarnya. Amalan ni, apa sahaja amalan yang kita buat secara istiqamah, sebenarnya dah tak perlu nak kaitkan dengan material lah, pembalasan material daripada segi duniawi lebih banyak untuk spiritual, untuk rohani kita. Dah kena belajar praktis untuk ubah mindset tu kepada yang lebih niat tu lebih tulus lah. Hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan perkongsian hari ini, apabila kita diuji, ingatlah Allah pesan supaya perbanyakkan infak dan sedekah. Dan
Walaupun pada permulaan kita pun tak faham. Dah lah aku ni tengah susah. Kenapalah aku nak kena sedekah lagi ni? Aku bukannya ada duit, ya Allah. Tak ada, aku ni makan pun susah, ya Allah. Itulah kita tak faham tak faham konsep sedekah tu. Bagaimana sebenarnya konsep rezeki tu. Rezeki bukan kita punya, bukan kita yang atur rezeki kita. Allah yang mengaturkan semuanya. Dan pemegang rezeki adalah Allah, Ar-Razzaq tu. Ya. Jadi Al-Fatah, pembuka Ar-Razzaq, memberi rezeki. Jadi kita, kalau Allah suruh, kita buat je lah. Kita sepatutnya tak ada banyak tanya. Dia bila kita banyak tanya tu sebenarnya nafsu. Nafsu tak bagi buat. Nafsu kata jangan buat lah. Kau ni dah lah susah, kau nak buat lagi nak bagi duit. Betul, kau nak makan apa? Tak adalah sampai suruh sedekah sampai tak boleh nak makan. Banyak pelbagai. Kadang-kadang ada duit sikit, beli nasi lemak. Pagi-pagi breakfast kan. Bagi office mate makan. Masya Allah. Pelbagai lah sebenarnya. Kadang tak sampai RM5 kot nasi lemak tu, setakat RM1, RM2 kan. Beli 5 ke baru RM10. Masya Allah. Kita ni jangan kedekut. Jangan bakhil dengan, sebab duit tu bukan kita punya. Ada bahagian orang lain dekat situ sebenarnya. Jadi percayalah, sedekah tidak memiskinkan kita. Malah dia akan mengkayakan kita. Mengkayakan jiwa, dan kadang-kadang Allah boleh mengkayakan juga daripada segi material. Tapi kena yakin lah. Kena istiqamah, kena praktis. Dia tak boleh sekali dua, dia kena selalu. Dia kena istiqamah. Bukan maksud istiqamah tu hari-hari, tidak. Tetapi maksudnya rutin tu, base habit kita bersedekah tu kita sentiasa ada kita buat. Tak adalah bulan ni kita sedekah, tahun akan datang baru kita sedekah. Dia bukan macam tu lah. Maksudnya kerapkan bersedekah, insyaAllah setiap apa yang Allah ajarkan, Allah perintahkan, tidak pernah tidak ada rahmat di sebaliknya. Cuma kita saja yang agak kurang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab tidak mengenal dia. Jadi sifat pemurah ni adalah sifat Allah bukan sifat kita. Jadi apabila kita banyak memberi, sebenarnya kita menyaksikan yang nyatanya Allah tu melalui sifat pemurah dia. Sifat Ar-Rahman dia. Itu saja. Tak ada kita pun, tak ada terlibat kita. Jadi tidak ada timbul hati yang riak, hati yang takabur, hati yang sum'ah, ujub dengan perbuatan diri sendiri. Apabila kita mengenal dia, apabila kita sentiasa mengingati Allah, memandang dia, kita hanya menyaksikan Allah itu ada dengan kita. Daripada segi macam mana? Daripada segi asma' dia lah. Daripada segi asma' dia, kita menyaksikan semua tu, maka jadilah kita seperti seorang hamba yang tunduk dan taat dan patuh kepada dia. Dan kita bersyukur sebab Allah sudi untuk pilih kita yang hina ni untuk digerakkan untuk memberi ataupun bersedekah kepada orang yang memerlukan. Daripada situ sebenarnya di dalam hati kita mengatakan, ya Allah, tiada daya aku nak buat semua ni, ya Allah. Tiada wujud aku pun, ya Allah, hanya nyata Engkau, iaitu sifat Ar-Rahman Engkau. Aku saksikan segalanya, ya Allah. Jadi kita pun bertambahlah keyakinan dan keimanan kita. Baiklah, Kak Wan rasa cukup setakat ni saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. Semoga sesiapa yang ditimpa musibah, yang mendengar ataupun sesiapa saja di luar sana yang ditimpa musibah, boleh baca surah Al-Hadid ni, lihat bagaimana Allah mengajar untuk menghadapi sesuatu musibah tersebut. Ia adalah salah satu cara, iaitu dengan infak dan bersedekah, insya-Allah. Baik, Kak Wan tutup dengan tasbih kifarah dan surah
wal 'asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.